Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayahnya maka dapat kita berkumpul lagi dalam forum agama kita pada hari ini. Okey, pertama sekali jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pengajar utama kita, Ustazah Kasimah, yang tidak jemu-jemu ya, setiap minggu sentiasa mendengar forum kita. Okey. Selain pada itu, saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada petang ini. Macam saya tahu lah kan, petang-petang ni susahlah orang nak datang majlis ilmu ni kan. Dia pergi main bola ke, tidur ke kan. Betul. Kan? Tapi kita ni insan yang terpilih sebenarnya. Insan yang terpilih oleh Allah untuk dengar majlis ilmu kita pada petang ini. Okey, macam kita tahu ni, menuntut ilmu ni susah lah kan. Macam penatlah, ngantuk lah, kot dah dalam hati kan. Cepatlah habis ni, lapar ni kat belakang tak ada makanan kan. Tapi orang-orang kat depan saya ni seorang yang sabar. Masya Allah. Kalau boleh lama lah lagi tak apa. Sebab nak dengar ilmu-ilmu kan. Okey, saya okey lah. Okey, saya nak bagi satu hadis daripada Abi Al-Darda. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi min turuqil jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkannya jalan untuk ke syurga. Okey, masa di sini insya-Allah kita datang dengar forum agama hari ini. InsyaAllah tak sia-sia lah kalau kita tadah telinga kita dengan tadah betul-betul lah. Kalau pakai scarf tu, kalau tak perlu buka kan kalau tak dengar kan. Okay, lepas tu kalau yang sambil main phone, saya tahu yang main phone mesti struggle untuk catat-catat nota kan. Betul. Kita nak dapat pada hari ini. Okay, okay, macam biasa setiap minggu kita ada forum, tapi hari ini saya diamanahkan menjadi sebagai moderator lah. Kalau macam sebelum ni setiap minggu saya jadi penonton yang sangat aktif. Ya? Okay, hari ini sebab itulah saya diamanahkan untuk menjadi moderator. Okay. Saya tidak keseorangan yang hari ini sebab kalau Roma nak dengar saya je yang cakap, tidak akan macam bosan lah kan. Okay, tapi hari ini saya tidak keseorangan. Bersama saya 3 ahli panel yang dikenali dan disenangi. Siap. Dia macam okey lah. Rasa lagi kan. Dia okey, dia macam ni, 3 tambah 1. Saya tak bisa cakap lagi. 3 tambah 1 saya nak 4. Macam tu lah. Okey, panel kita yang pertama, saudari, saya mulakan dari kanan lah, dari Afdal, kanan dan hujung. Saudari Farhania, walaupun bercadar, berpurdah, maaflah, saya macam ni ceritanya. Saya selalu pergi tengok orang purdah ni, saya selalu tercakap bercadar. Sebenarnya saya pengaruh drama Endon, tahu pun Endon, orang Endon dipanggil ni purdah ni cadar. Saya ada tengok dalam satu drama kita tu, bukalah cadar Aisyah, cerita. Tapi ini purdah silap. Okey, walaupun berpurdah tapi suaranya lantang ya, saudari Farhani. Okey, tapi akan masa lagi kita tunggu-tunggu kan. Saudari Madihah Al-Husna. Dia ni macam ada sedara dengan Nik Nur Madihah. Yang orang Kelantan tu yang pandai tu, yang hafal kamus tu. Dan kalau kau tak kenal, waktu kita sekolah rendah, dia ada masuk dalam majalah tak silap. Surat khabar, luar pandai. Dia ada macam sedara-sedara sikit. Sebenarnya nak panggil Nik Nur Madihah tu datang, tapi dia busy lagi satu, tak cukup modal kan. Okeylah, kita panggil lah yang Nik Nur Madihah Al-Husna ni. Lupa pula saya nak cakap. Saudari Farhani ni, dia seorang mahasiswi
Islam antarabangsa. Dia belajar dalam bidang kos usruddin ya, sarjana muda. Masya-Allah. Yelah, kita kalau boleh kita nak panggil, kalau kita bagi faragama, kita kena nak panggil orang yang dalam bidang agama tu kan. Tak kalau kita nak buat faragama tapi kita panggil orang dalam bidang accountant, tak macam pelik namanya. Macam kita nak masak nasi tapi kita tak masak. Gitulah. Okey, panel kita yang kedua, Madiha Al-Husna. Beliau seorang mahasiswi dari jauh ya, jauh sangat-sangat. Kalau naik kapal selam 3 bulan ke 4 bulan baru sampai. Itu Universiti Yarmouk Jordan ya. Saya kata dia bukan universiti biasa. Okey, panel kita yang ketiga, saudari Alisha Sufia ya. Beliau mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang menariknya pasal beliau ni, saya panggil dia ni sebabnya dia ni bukan orang Melayu. Dia ni mak bapak dia orang Cina. Dia tak Cina tapi belajar kat UKM. Tapi yang menariknya juga monyet dia tu Kelantan. Sebab tu kalau dia cakap bahasa Kelantan sikit tu, dia ni kampung dekat Kelantan. Dia dah makan berbotol-botol dah budu. Jadinya bila ada orang yang makan budu ni, dia jadi ni lah. Dah fasih lah dalam bahasa tu. Okey, panel kita yang terakhir, saudari Husna. Beliau jauh ya, beliau mahasiswi dari Universiti Malaysia Sarawak. Itulah. Unimas. Okey, beliau belajar dalam bidang kos syariah. Jadinya kalau kos syariah, usruddin, memang buat sunnah semua ni memang belajarlah dalam bidang-bidang macam ni kan. Okey, sebelum saya menerik lah kan. Molek kiranya saya mulakan forum kita pada hari ni. Sebelum tu sebelum kami nak buat forum ni, kami dah pilih lah tajuk apa yang paling menarik untuk kita huraikan kan. Sebab kalau kita pilih tajuk klise dia macam orang dah biasa dengar kan. Okey. Tajuk kami pada hari ini ialah penyelewengan modernis. Dan persoalannya, adakah ia memberi ancaman kepada kesucian akidah? Okay, penyelewengan modernis, adakah ia memberi ancaman kepada kesucian akidah? Okay, saya ulang dua kali dah tu. Okay, macam kita tahu lah kan, pasal negara kita ni macam-macam dah golongan dah wujud kan, golongan fahaman. Jadinya kita ni nak kita kena ambil tahu lah kan pasal golongan-golongan ni. Banyak ya, ada golongan cis lah, kah lah, modernis lah, semua tu lah kan. Okay, macam kita tahu lah kan, serangan ideologi modernis ni dia dimulakan dengan individu yang membuat tafsiran sendiri terhadap nas Al-Quran dan Al-Hadis supaya sesuai dengan perbuatan dan amalan hidup diorang. Faham tak? Tapi kita ni sebenarnya, kita orang Islam ni, kita kena berlandaskan apa? Betul. Ahli sunnah wal jemaah kena berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi modernis ni diorang rasa macam diorang buat tafsiran sendiri lah kan. Diorang nak ikut amalan hidup diorang. Mana boleh macam tu kan? Okay, ini tak boleh lah. Okay, idea-idea macam ni mudah mempengaruhi ahli yang pemikirannya sudah dirosakkan oleh pemikiran barat. Namun kebanyakan masyarakat awam ni, diorang masih ragu-ragu lah nak percaya dekat golongan macam ni. Sebab ni diorang macam kita ni, kita kalau ada akal ni, kita memang akan percaya golongan yang ustazah kan, berpendidikan agama. Kalau kita nak tanya pasal hukum pun, kita akan pergi tanya kat orang macam tu. Tapi kita kena hati-hati juga. Kebanyakan golongan-golongan yang berpendidikan seperti ustazah, profesor semua ni, diorang ni menjadi sasaran kepada golongan modernis ni. Sebab apa? Golongan modernis ni cari golongan-golongan yang berpendidikan macam tu untuk bagi orang berpendidikan ni racun lah umat-umat kita
kita ni kan, supaya lagi sesat. Jadinya kita kena hati-hati dan kita kena tahu apa itu modernisme tu. Jadinya kan, saya pun terfikir-fikirlah juga sebab saya ni tak adalah macam fasih pun dalam bidang ni. Jadi saya terfikir-fikirlah juga kan. Saya nak tanyalah kepada panel kita yang pertama ni kan, sebenarnya apa ni modernis ni sebenarnya? Sebab daripada tadi saya sebut modernis semua value saja. Jadinya saya nak tanya apa itu modernis sebenarnya, okey? InsyaAllah dipersilakan panel pertama kita untuk memberikan hujah apa itu modernis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina. Okey, sebenarnya saya nak cerita pasal sejarah kemunculan, tapi sebab mereka tanya saya pasal modernis, jadi saya cerita dulu sikit pasal modernis ni. Modernis ni dia sebenarnya satu gerakan pembaruan yang luas dan bergerak aktif dalam berbagai agama besar seperti agama Yahudi, Kristian dan agama Islam kita sendirilah. Siapa tahu golongan mana yang berada di bawah gerakan modernis ni? Sis. Golongan yang termasuk dalam gerakan modernis ni seperti golongan Wahabi, golongan anti hadis, golongan ahli sains dan sebagainya lah. Saya terus kepada sejarah kemunculan modernis lah. Saya cerita ikan je lah. Tengah hari ni kan ngantuk belaka. Modernis ni dia muncul di barat selepas zaman pertengahan Eropah. Zaman pertengahan Eropah ni ia merupakan zaman kegelapan Eropah. Gerakan modernis ni ditimbul hasil daripada penindasan dan kezaliman gereja serta sistem feodal Eropah. Gerakan ini juga dia berusaha untuk merombak segala sistem kepercayaan dan struktur sosial yang dianuti oleh tradisi Eropah. Konsep dan proses modernis ni dia bermula di Eropah akibat daripada dua revolusi besar. Yang pertama, revolusi Perancis. Revolusi Perancis ni dia mengubah sistem politik feodal Eropah. Revolusi kedua pula, dia revolusi industri. Revolusi ni dia mengubah sistem ekonomi Eropah. Pada asasnya, modernis ni dia bertujuan untuk menentang fahaman tradisionalisme Bible dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman. Gerakan modernisme juga dia meliputi permodernan terhadap budaya, seni, pegangan dan adat lesam. Masyarakat selepas tu masyarakat Eropah ni dia mula membebaskan diri daripada mereka ni daripada agama. Tapi lepas tu gerakan pembebasan agama ni dicemu dalam agama Yahudi dan Kristian sehingga kelompok Pius yang ke-10 ni dia mengeluarkan dua kenyataan tentang gerakan ini dan menggelarkan modernisme sebagai satu kekufuran. Pada abad ke-19 pula, pemikiran modernis ni dia berpindah dari barat kepada negara-negara umat Islam melalui golongan pembaratan. Gerakan modernis Islam pula dia berusaha untuk mengadaptasi prinsip-prinsip agama kepada nilai-nilai ketamadunan barat. Dan pemikiran mereka sebagai merupakan anak tiri kepada kebudayaan Yunani serta menundukkan agama kepada perkembangan ketamadunan dan meletakkan pandangan ini dalam urusan kehidupan mereka. Kejadian ni dia terhasil daripada kelemahan pemerintahan umat Islam, kemunculan masyarakat Islam serta perkembangan penjajah Eropah ke atas dunia Islam pada ketika itulah. Oleh itu, idea modernis Islam ni lahir daripada tindak balas sebahagian ulama Islam yang terpengaruh dengan modernis barat. Saya rasa sampai situ je saya punya keterangan. Semoga apa yang saya terangkan ni dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat saya sekalian. Sebelum saya mengakhiri keterangan saya ni, saya nak tanya sesoalan. Siapa nak jawab, ya angkat tangan, lepas tu kita ada hadiah. Soalan dia, bilakah munculnya sejarah modernisme? Zaman benda?
Saya sama tengah Eropah. 3 bagi. Kita orang ada hadiah lah kita dia tu. Boleh bagi pilihan. Bagi depan pilihan. Aku tak lagi ambil kan. Bagi depan masuk pilihan. Tak jah. Ego ya. Okey, terima kasih kepada yang jawab soalan. Saya akhiri dengan bila tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh dia macam wah, lama sebenarnya wujud. Dah lama sebenarnya wujud golongan modernis ni. Ingat kan? Baru je wujud. Sebenarnya dah wujud sebelum kita lahir lagi. Jadinya rasa macam takutlah pula kan. Sebenarnya golongan ni macam lama dah wujud. Jadinya saya macam terfikir-fikir lah kan. Golongan ni sebenarnya dia mempengaruhi tak masyarakat kita? Sebabnya golongan ni kan dah wujud lama. Jadinya apa yang jadi kat masyarakat kita? Jadinya saya tertanya-tanyalah untuk bertanyakan soalan ini kepada panel kita yang kedua. Sebab dari tadi dia syik pandang saya. Okay, jadinya dipersilakan panel kita yang kedua untuk menerangkan sejauh manakah modernis ini mempengaruhi masyarakat kita. Persilakan. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator kita yang sudi mengacara forum kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Saudara Kasimah selaku pengadil forum, sahabat-sahabat yang saya muliakan yang sudi menghadirkan diri ke majlis ilmu pada hari ini, sudi berkongsi kepada telinga untuk dengar forum pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, sebelum saya mula, saya nak minta maaf banyak kalau KG kalau macam ada cakap laju ke ataupun tak jelas. Sebab maklumlah saya pun lama dah tak diundang untuk datang forum agama semenjak perintah PKP kat negara kita. Tanpa pula macam agak berdebar lah sebab biasa penonton tak ada lah ramai ini macam barisan depan je. Jadi penuh sekelah. Ya, harap semua boleh faham ya. Okey, saya kembali kepada soalan moderator tadi. Sejauh mana fahaman modernis ni mempengaruhi masyarakat sekarang? Sebelum tu, apa yang kita boleh faham dengan fahaman modernis ni? Ianya bukan sahaja seperti apa yang telah dikatakan oleh panel pertama tadi, iaitu satu gerakan besar dan luas yang mana bergerak aktif dalam pelbagai agama besar seperti Yahudi, Kristian dan agama Islam. Pada asasnya, teori modernisasi ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan tentang kemajuan atau proses perubahan. Ia termasuk dari pelbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Fahaman modernis ni, tujuan dia untuk tentang fahaman tradisi yang lama-lama dan mereka ni nak ubah sesuai ikut peredaran zaman. Sebab apa golongan modernis ni buat gitu? Sebab dia rasa kalau macam kita ni terlalu ikut agama, macam benda tu terlalu kolot dan ketinggalan zaman. Sebab tu ia buat fahaman baru seiring dengan peredaran zaman dan waktu. Macam contoh, zaman sekarang kalau macam kita tengok orang hok tanah padi, dia dah guna dah macam zaman dulu, dia guna manual, iaitu tanah satu-satu. Tapi kalau ikut masuk apa yang golongan modernis ni nak, dia macam kan negara kita kan makin maju dah sekarang ikut peredaran zaman. Jadi kita tak perlu dah buat secara manual. Kita boleh guna teknologi yang boleh mudahkan lagi kerja petani tu, macam guna jentera berat dan sebagainya, supaya lagi mudahkan kerja petani tu. Jadi itulah antara apa yang nak dimaksudkan oleh golongan modernis ni bila dia kata dia nak faham ni, faham baru ni sebab dia orang nampak agama ni macam ketinggalan zaman. Okay, proses modernisasi kat negara maju ni kita tak seharusnya kita hubungkan dengan negara-negara moden, negara maju. Sebab apa? Sebab proses modernisasi ni jadi dekat negara maju je. Sebab proses ni bila dekat negara maju ia berjalan dengan pesat tanpa dicorakkan oleh nilai moral dan nilai murni kehidupan. Apa lagi nilai agama? Okey, maksud di sini macam tak ada perkara yang boleh menghalang untuk proses modernisasi itu berkembang dekat negara maju. Macam kalau negara kita kan, negara kita kan negara Islam. Jadi macam negara kita ni mesti ada syariat agama yang kita kena ikut. Macam kata dah nak langgar ikut dah. Sebab kita kena ikut hukum agama. Kalau kita nak buat satu benda
biar selari dengan kemajuan kita. Tapi kita pun tak nafi yang banyak je kebaikan modernisasi ni yang dilaksanakan oleh Barat. Macam umat Islam, ia kena bersifat terbuka dalam tolak sesuatu yang datang dari Barat ni. Macam benda yang bertentangan dengan agama, dengan aliran Islam ni, kita kena kaji dengan lebih teliti supaya model dari Barat tu dapat diterima dengan baik sesuai dengan nilai agama Islam kita. Maknanya segala ajaran baik ni tak lebih-lebih, biar kita macam bersesuaian dengan agama kita. Betul tak benda yang saya maksudkan? Jadi macam kita nak kata fahaman moden ni, kita kena tolak satu kata pun tak kok. Sebab ada je kemajuannya untuk kita guna sebagai untuk memajukan negara kita. Contoh macam negara Islam kita, kan banyak kekayaan Islam, kekayaan sumber alam macam biji timah, emas, perak. Tapi kita pun masih bergantung pada teknologi kepakaran Barat ni. Sebab macam setengah negara Islam tak ada kepakaran untuk kendalikan teknologi moden dan pindahkan ke negara mereka. Okey, berbalik pada soalan tadi, saya minta maaf ya sebab macam baru nak masuk poin yang moderator bagi tadi, panjang sikit tadi mah. Okey, baiklah, kalau kita tengok remaja sekarang kan banyak masalah sosial berlaku. Jadi kita nak tahu kan yang benda tu menyerat dalam masyarakat kita, kita tengok remaja kita sekarang. Macam pergaulan terlalu bebas antara lelaki dan perempuan hingga bawa kepada kerosakan akhlak. Ini menyebabkan terjadinya masalah anak menikah yang terlalu berleluasa. Mereka ni terlalu ikut budaya-budaya Barat yang dah elok, yang masuk secara diam ke dalam negara kita. Satu lagi, diorang ni kalau kita tengok remaja sekarang macam semua main telefon, jadi diorang ni mudah terdedah dengan media sosial yang dah elok tu. Mana kalau macam budak-budak remaja yang suka cuba benda baru, kalau ada trend baru ni ikut juga, kawan nak benda tu ya juga. Jadi macam benda tu sekarang tu dah elok. Jadi menyebabkan masalah sosial ni makin teruk dalam negara kita. Contoh lain kita boleh tengok, ada je anak-anak remaja yang usia muda yang terlibat dengan arak, kelab malam, judi dan sebagainya. Dalam kita tak sedar, segala masalah tu benarnya boleh dikatakan datang dari budaya Barat yang dah elok tu, yang masuk negara kita secara tanpa kita sedar pun benda tu memang ada dah dekat remaja sekarang. Baiklah, panjang sangat pula saya mengketimah. Itu saja setakat ni. Sebelum terangkan mengenai sedikit masalah modernisasi yang telah menyerang masuk dalam negara kita, saya serahkan kembali kepada mereka. Ya Allah, sangatlah padat ya hujah daripada panel kita yang kedua itu tadi. Bila kita tengok kan, ya Allah, banyaknya unsur-unsur negatif yang dah berlaku kan dekat golongan kita ni. Kita tak payah ambil jauh lah, kadang-kadang diri kita sendiri pun kan. Contohnya macam solat lambat, utamakan dunia dulu, utamakan telefon dulu kan. Padahal telefon ni boleh banget. Kita tengok macam tengok diri kita sendiri lah kan. Bismillah tadi. Okey, bila kita tengok macam tengok banyaknya macam kesan negatif yang golongan modernis ni buat. Jadinya saya macam terfikir-fikir lah kan dalam benak dan otak fikiran saya ni. Okey, macam mana muncul, apakah faktor-faktor kemunculan, apa faktor munculnya golongan modernis ni? Jadinya saya rasa panel yang lebih layak untuk menerangkan ni adalah panel ketiga sebab dia berpengalaman duduk di luar negara. Jadi mungkin dia dah tengok lah kot pengaruh jahat-jahat ni kan daripada Barat ni. Okey, soalan saya kepada panel ketiga, apakah faktor-faktor kemunculan golongan modernis ini? InsyaAllah dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari moderator kita yang dihormati Ustazah Kasimah dan yang dikasihi hadirin hadirat sekalian. Tebang pohon harus masuk hutan, baru pulang setelah 7 purnama. Terima kasih telah diberi kesempatan saya mengulas takkan lama-lama. Tapi sebelum kita masuk kepada topik kita, nak ayat dah dulu kita pakai kecek Kelantan lah deh. Boleh. Pasal lama dah duduk makan hudu, jadi kecek Kelantan lah. Jadi berbalik kepada soalan dia, faktor kemunculan golongan modernis ni di Malaysia. Jadi kita masuk sejarah lah sikit. Moga lama dah tinggal sejarah lah. Kalau zaman SPM kan, tunggu kalau tak tidur. Jadi tak dinafikan memang ada unsur positif yang terhasil daripada proses pemodenan
ke atas masyarakat Melayu di tanah Melayu. Tapi ada juga unsur negatif yang dibawa oleh pihak mereka, khususnya pada masyarakat yang dijajah pada masa itu. Banyaklah aspek yang kita boleh nampak. Pertama sekali, pihak penjajah ni dia memaksa supaya orang Melayu yang hidup pada zaman tu untuk ubah cara hidup dia ke cara hidup barat. Jadi para penjajah ni dia rancang lama tau. Dia berusaha untuk menghancurkan peradaban dan kebudayaan orang Melayu. Contohnya, dia memperkenalkan sistem pendidikan British di tanah Melayu yang menyebabkan sistem pengajian pondok ni merosot. Banyak ibu bapa pada masa tu dia ambil tindakan untuk hantar anak dia sekolah pondok, dihantar sekolah Inggeris. Dan sebab apa dia tak pergi hantar sekolah pondok, dia pergi hantar sekolah Inggeris? Sebab dia takut anak-anak dia ni tak boleh masuk jentera British. Sebab siapa-siapa yang ada kelulusan ngaji pondok memang tak boleh masuk jentera British ni. Jadi dia taksir lah anak dia masih tak boleh kerja pada zaman tu. Disebabkan benda ni berlaku lah, orang Melayu yang dulu nak belajar agama, nak mendalami ilmu agama, dia jadi tergugat. Disebabkan dasar British yang diperkenalkan pada masa tu yang mempunyai commercial value pada orang zaman dulu. Jadi macam kita tahulah perjanjian Raja-Raja Melayu ni, pihak British dia tetap dah berkaitan dengan agama dan adat Islam. Orang British tak boleh sentuh, tapi dia sentuh juga. Jadi bila dia sentuh, dia mula sempitkan ruang-ruang agama, undang-undang Islam, dan dia gantikan dengan undang-undang orang Inggeris, undang-undang Barat. Yang kedua pula, kebudayaan Barat yang dibawa masuk secara langsung terpengaruh dengan fahaman sekularisme. Apa fahaman sekularisme ni? Sekularisme ni secara ringkaslah dia memisahkan urusan duniawi dengan ukhrawi. Dia lebih memilih untuk fokus pada dunia daripada akhirat. Jadi kuasa Barat ni dia tamadun Barat pada dasarnya adalah tamadun mendakyahkan bahawa manusia ni boleh mencapai kemajuan dengan guna akal fikiran, tapi tanpa masuk campur urusan ketuhanan. Kuasa Barat ni bukan setakat dia rasa tamadun dia paling baik, paling maju, tapi dia anggap Islam ni satu kuasa yang bakal mencetuskan kontroversi terhadap tamadun dia. Jadi budaya ni dia telah sebatilah dengan jiwa rakyat Melayu pada zaman tu, dan dia mewarisi sehinggalah dapat status kemerdekaan. Kita merdeka bila? Tahun? Jadi ingat kedatangan dekat ni dia menandakan bermulanya era globalisasi informasi yang meningkatkan semua jarak dan menyempitkan segala ruang. Sebarang maklumat dari Barat cepat saja sampai sekarang ke Timur. Dengan sebab inilah segala maklumat yang mari daripada Barat ni dia angkat Islam ni sebagai musuh tradisi dia. Kebetulan pula ia bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan adab, dan tidak ditampil sepenuhnya oleh pihak kerajaan, dan ia ni diterima dengan mudah oleh rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja. Itu sahaja. Tapi sebelum tu ada soalan berkaitan dengan poin tadi. Bapa ibu bapa ni tak jadi nak hantar anak dia sekolah pondok. Ni ada hadiah mak ni. Soalan ni ada hadiah. Bapa mak ayah tak jadi nak hantar anak dia sekolah pondok. Sebab dia tak boleh masuk. Kalau dia masuk pondok tu tak boleh masuk Betul. Tak boleh masuk jentera British.
dapat jawab soalan kita tadi. Fokus ya, duduk paling depan sekali. Seorang-seorang lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, ngantuk sikit lah kan bila kita dengar pasal sejarah ni. Saya pun macam aura mengantuk tu, walaupun saya duduk depan ni, daripada aura kanan masuk ke depan. Dia macam tu, ke kiri balik. Macam ngantuk lah gitu. Tapi bila kita dengar, menariklah juga kan sejarah ni. Diorang ni macam kejam jugalah kan. Zaman dulu ni diorang sampai tak bagi masuk sekolah pondok lah apalah. Sebenarnya diorang ni dah mempengaruhi fikiran kita ni lama dah. Zaman dulu ialah diorang ni mempengaruhi kita dengan tembak-tembak kan, pistol, senapang, meriam. Zaman sekarang ni diorang pengaruhi kita dengan media sosial je. Dengan apa? Bagi apa? Sebarkan maklumat-maklumat yang salah lah kan. Sebab diorang dah tak boleh lah nak perang kita guna apa? Senjata sebenarnya. Sebab kita ada undang-undang kan, negara kita pun dah merdeka. Macam kata kita dah merdeka tahun 31 Ogos 1957. Gitulah. Okeylah kan. Macam panel pertama kita terangkan tadi, yang saya tanya tadi, apa itu modernis kan? Dalam modernis ada sis, ada kah, semua tu lah kan. Okey, tapi tertinggal lagi satu. Dalam modernis ni juga ada pasca modernis. Jadinya di sini saya nak tanya lah, saya nak ajukan soalan ini kepada panel keempat kita yang jauh ni daripada Sarawak. Daripada mana? Kuching Sarawak ke Sarawak? Sibu Sarawak. Okey. Saya nak tanya kepada panel keempat, apa itu pasca modernis? Syawal, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada moderator kita yang pintar betul berkata-kata ya. Juga barisan ahli panel yang akan menemani saya sehingga ke akhir forum. Tidak lupa juga kepada Ustazah Kasimah selaku penganjur forum pada petang ini. Siapa nama dia? Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi saya harap semua orang masih lagi semangat lah ya untuk sambung forum saya. Dan saya kan orang keempat akhir kan, tiba-tiba ada yang macam ni ke ngantuk kan. Tak nak lah macam tu. Semangat sikit macam tu kan. Kita kena lagi semangat tu. Jadinya, siapa rasa macam dia kelopak mata atas nak bertemu dengan bawah tu, minta kawan tepuk-tepuk sikit. Cakap, bangun macam tu. Macam tu kan? Faham kan? Jadinya, tajuk forum kita hari ni penyelewengan modernis ni moderator. Adakah ia memberi ancaman kepada kesucian akidah? Korang kan tak tanya ke modernis ni dia tak bagi ancaman ke kepada akidah kita, agama kita, iman kita? Yalah, bila saya dengar 3 orang panel bersembang bersembang pula, dia hujah kan tadi kan, saya cakap takutnya lah modernis ni. Macam mana kalau dia pengaruh kita tanpa kita sedar kan? Sebab dia modernis, moden, kita pun hidup dalam moden kan. So moden, jadinya kita boleh terpengaruh tanpa kita sedar. Sorry lah ya kalau saya terrap sebab dia berdebur kan. Sorry lah ya. Nanti kalau terlaju sangat cakap pause sekejap, slow sikit kata gitu. Jadinya dan tajuk forum kita ni sangatlah sesuai untuk kita bahas pada sekarang ni lah kan. Sebab apa? Sebab ia sangat berkaitan dengan kehidupan kita ni. Lagi-lagi anak muda macam kita ni kan ke, tak betul lah, korang anak muda kan, anak muda zaman sekarang kita ni kan, taklah mudah terpengaruh pula tu kan. Kalau ada trend baru datang, terpengaruh. Trend baru datang, terpengaruh macam tu. Stop trend tu, datang baru, terpengaruh lagi. Macam tu kan. Nak lagi jelas ke? Macam TikTok semua tu kan. Macam, bestnya trend ni, aku nak ikut lah kan, macam tu kan. Jadinya nampak tak kat situ jelas lah yang kita ni sebenarnya mudah terpengaruh. Bijak. Jadinya jadinya kat situ lah kan. Sebagai manusia yang masih lagi hidup di akhir zaman kan, Alhamdulillah. Setakat kita tahu wujudnya modernis ni dia sebenarnya tak cukup tau. Kita kena tahu dan faham
faham. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab tahu dan faham ni benda yang berbeza kan. Sebab kalau kita kenalah tahu dan faham benda ni supaya kita tak mudah terpengaruh. Okay, saya bagi contoh lah kan. Nak bagi nama siapa? Nama siapa? Kau kan? Tak ada nama. Kau nama siapa? Hafizah. Okay, Hafizah ni kan. Contohlah kan. Dengar je. Okay, contohlah kan. Ada kawan Hafizah datang tanya ke Hafizah. Hafizah, kau tahu tak apa tu modernis? Oh, tahu. Kau tak tahu ke? Lepas tu kawan dia macam, mungkin dia belakang gila lah. Macam tu kau cakap lah apa benda modernis tu kan. Lepas tu Hafizah pun macam, alamak aku tak tahulah pula. Nampak tak? Dia tahu modernis tu apa tapi dia tak faham kan. So Hafizah jangan belagak sangat lah ya. Macam tu. Jadi okay, contoh yang kedua, okay, Arisha kan. Ada kawan dia datang tanya, weh Arisha kau tahu tak modernis tu apa? Oh tahu modernis dia ada bercerita dari A sampai Z. Apa tu modernis? Maksudnya dia tahu dan faham. Itu yang kita nak. Jangan tahu aja kan. Macam korang ni kan, korang tahu kan apa tu modernis kan. Tapi korang faham tak apa tu modernis? Tapi saya rasa korang ni faham lah kan. Sebab tadi waktu 3 panel ni duduk berhujah kan, saya tengok semua kusyuk menang lah kan. Dia tunduk-tunduk bagai, yang kusyuk menaik semua ada lah, muka bercahaya bagai semua ada lah kan. Jadi faham lah kan kat situnya. Jadi kalau ada orang tanya korang apa tu modernis, korang boleh jawab lah kan. Sebab korang faham. Okey, macam moderator kata tadi kan, pasca modernis ni pun dia termasuk dalam modernis. Dan dia pun minta saya untuk jelaskan apa tu fahaman pasca modernis. Korang pernah dengar tak apa tu pasca modernis? Pernah tak? Korang pernah dengar modernis lah kan tadi kan? Okey, jadi saya akan terangkan apa tu pasca modernis. Okey, umat Islam pada okey tak? Okey, kita sambung lah ya. Pada depan, bukan belakang. Okey, umat Islam pada hari ini kan, diorang ni berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran. Okey, antaranya ialah fahaman pasca modernis tadi lah yang saya cakap tu. Okey, pasca modernis ni dia menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia. Okey, pasca modernis ni dia merupakan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Jadi kita boleh nampak kat sini yang barat moden ni yang bawa pasca modernis ni. Jadi kalau korang boleh fikir sendiri, kalau kita datang daripada barat ni bukannya semua benda baik kan. Jadi kebanyakan dia semua benda buruk. Jadi kita boleh nampak kan pasca modernis benda yang okey, bagus. Okey. Lepas tu kan, okey, macam mana fahaman ni dia tersebar kan? Okey, fahaman ni dia tersebar disebabkan oleh kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Apa benda tu? Dan gadget kau tengah pegang sekarang tu lah kan? Macam-macam jenis, ada iPhone, Samsung, Vivo, semua ada tu kan? Semua tu datang daripada situ. Orang barat ni diorang bijak tau sebenarnya. Sebab kata orang apa? Semuanya di hujung jari kan? Macam tu. Jadinya benda baik, benda buruk semua boleh datang daripada gadget yang korang tengah pegang sekarang ni lah kan? Sebab itulah dia fikir, oh orang ni sekarang ni manusia suka gadget. Jadinya kita kena sebarkan maklumat ni, gadget ni. Jadi senanglah diorang terpengaruh. Diorang ni sebenarnya lagi bijak daripada kita. Macam tu. Okey, semua faham kan kat situ? Okey, fahaman pasca modernis ni, diorang ni mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Sebab itulah pasca modernis ni dia menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam. Okey, korang kan kalau orang bagi korang kebebasan, suka tak? Lagi kita dah muda kan macam, aku nak bebas, nak kongkong-kongkong ni tak best macam tu kan. Jadi sebab itulah fahaman modernis dia bagi kebebasan kat orang. Jadi dia mudah tarik orang untuk masuk ke fahaman dia orang ni. Sebab itulah kita ni pun mudah terpengaruh tanpa kita sedar. Tak kita selalu terpengaruh kan. Tapi itulah mungkin kita fikir tak ada apa ni. Sebab tu kita kena belajar. Macam itulah. Jadinya dengan berkembangnya pasca modernis ni, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Okey, globalisasi. Pernah dengar tak globalisasi? Selalu je kan dengar kan. Kita buat karangan BM dulu pada era globalisasi ini kan selalu kan ayat permulaan BM kan. Okey, globalisasi ni dia menciptakan dunia yang berasaskan kepada kepenggunaan. Okey, pertumbuhan budaya kepenggunaan ni dia merupakan latar belakang fahaman pasca modernis. Silap kan. Okey, kenapa saya cakap pasal kepenggunaan ni? Okey, siapa tahu kepenggunaan ni apa? Siapa tahu? Okey, korang tak tahu lagi. Okey, kepenggunaan ni maksudnya orang yang membeli barang dan menggunakan barang melebihi keperluan asas dia. Okey, contohlah macam, okey saya bagi contoh lah kan. Nama dia Fatin. Fatin ni kira kaya, apa tu gaji berjuta-juta, beribu-ribu, juta-juta semua kan. Lepas tu dia pergi beli rumah 3 tingkat. Lepas tu dia pergi beli kereta 5-6 ketul kan. Tapi sayang, member ni single, duduk rumah seorang-seorang. Padahal
tingkat, kereta banyak, tak ke situ kita boleh nampak dia melebihi keperluan asas dia. Sedangkan dia duduk seorang, boleh je dia beli rumah setingkat, kereta satu buah je kan. Jadi kat situ dia rasa bebas, dia nak rasa bebas kat situ. Jadi dia pun beli benda yang melebihi keperluan asas dia. Jadi itulah kepenggunaan dia. Okay, faham semua? Okay, faham, bagus. Okay, pernah dengar tak sistem kapitalis? Siapa yang pernah ambil ekon dulu, perniagaan dulu kan? Pernah dengar lah kan sistem ni kan? Okay, bagus. Okay, betul lah tu. Jadi, sistem kapitalis ni, untuk siapa yang tak tahu ni, dia mengamalkan pasaran bebas. Kerajaan benda terhad kalau nak masuk campur dalam urusan orang negara yang mengamalkan sistem kapitalis ni. Contoh negara dia Amerika, Hong Kong, sebab tu lepas korporasi kan. Dua negara ni dia maju. Sebab apa? Diorang ni mengamalkan pasaran bebas. Kalau diorang buat jualan atau perniagaan yang haram ke, yang rasuah semua tu, kerajaan pun tak nak ambil tindakan lebih-lebih. Sebab apa? Diorang amalkan pasaran bebas. Sebenarnya kalau macam negara kita ni kan, kita ada undang-undang semua agama tu kan. Okey, kenapa saya cakap pasal kapitalis? Dah tadi mula pasca, lepas tu globalisasi, lepas tu kapitalis. Macam apa benda ni kan? Pening lah kan? Macam tu. Okey, saya cakap pasal kapitalis ni dah ada sebab. Okey, akibat sistem kapitalis ni lah kan, manusia ni dia jadi rakus dan gelojoh tidak terbatas, menyalahgunakan kekayaan yang Tuhan bagi. Jadi, sifat kepenggunaan yang wujud tu, dia menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai keagamaan dan kekeluargaan. Okey, macam saya cakap tadi lah, sistem kapitalis ni kan pasaran bebas. Jadi, dia bebas kan? Macam kepenggunaan tadi kan kebebasan. Okey, saya bagi contoh. Macam Fatih tadi kan, dia beli rumah semua tu, dia beli rumah, kereta banyak kan. Okey, orang akan macam ni, baguslah dia ni muda-muda dah berjaya, dah ada kereta banyak, dah ada rumah besar. Kat situ kita boleh ambil nilai moral kan kat situ. Tapi sayang dia membazir. Sebab dia nak guna buat apa kereta banyak-banyak tu kan, nak buat untuk apa tadi kat pelancong, rumah dia bukannya untuk apa museum semua tu kan. Jadinya kan membazir kat situ. Jadi sifat kepenggunaan yang dia buat tu telah menggantikan nilai moral dia. Jadi orang akan macam, wah dia memanglah hebat, bagus, berjaya, tapi dia membazir. Nampak tak kat situ kan? Dia menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia. Lepas tu kalau contoh lain pasal ni, dia menggantikan nilai-nilai kekeluargaan. Macam yelah kan kita tahu kan, kalau kita nak drama ke apa kan, kalau orang kaya je lupa keluarga, rasa macam oh mak ayah aku tak perlukan kau dah. Kau fikir kau boleh hidup tanpa mak ayah ke kan? Lepas tu kau boleh lupakan keluarga macam tu je. Kita jangan cakap lah orang kan, kadang-kadang benda tu boleh jadi kat kita sendiri. Kita mungkin boleh cakap sekarang kan, nanti aku besar tak anak lah aku buat cerita kat mak ayah aku. Memanglah, tapi tu kau kaya dulu, sekarang tak kaya lagi. Itu korang tak cakap macam tu kan. Jadi kita tak boleh, kita tengok diri kita dulu. Jadi nampak tak kat situ yang sistem kapitalis ni, kepenggunaan semua ni, dia menggantikan nilai-nilai moral dan sangatlah tidak baik pengaruh dia kepada kita. Okey, jadi apa yang saya boleh ulaskan lah kan, masalah-masalah yang dicetuskan oleh pasca modernis ni, dia sebenarnya sebenarnya kita ni tak boleh atasi ni dengan cepat. Yelah, bukan benda ni kan, macam Pena kata tadi, datang daripada mereka. Kalau kau kata benda ni boleh disettlekan dengan sekejap, kenapa bukan dari dulu lagi benda ni dah selesai kan? Fahaman ni dah dimasukkan. Nampak tak kat situ susahnya kita nak hapuskan satu fahaman ni. Jadinya macam orang kata, alah kita bersatulah sama umat Islam, hapuslah fahaman ni. Mana cantik kau, senangnya cakap. Kita kena usaha satu-satu dulu, baru kita berjaya. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, macam tu. Jadinya kita pun perlulah buatkan kita kerja-kerja dakwah semua untuk kita banteras fahaman ini. Jadi akhir kata saya boleh cakap dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya, dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Dan demikian itu mengingkarkan dengan hati adalah selemah-lemah iman. Itu saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ni masuk dalam jiwa lah ya, bukan daripada dengan kanan keluar dengan kiri, macam tu. Okey, sebelum saya serahkan mic kepada moderator, saya nak tanya. Saya ada soalan. Dan soalan ni pun korang boleh beli hadiah, don't worry. Pasca modernis ni dia mementingkan apa? Lain kali saya ulang. Saya mementingkan manusia mempunyai kebebasan. Okey, betul. Okey, itu saja. Saya serahkan kepada moderator.
Okey, tahniah kepada yang dapat jawab soalan itu tadi. Nampaknya siapa nama tadi? Izzah. Izzah ni seorang penonton yang fokus ya, walaupun panel keempat kita ni macam-macam ilmu dia masuk. Ilmu apa? Sejarah ada, ilmu ekonomi ada, macam-macam lah. Tapi ada juga penonton kita yang fokus, tangkas dan cepat. Gitu. Okey, sekejap ya. Okey. Apa yang saya dapat simpulkan daripada pasca modernis yang kita dapat tahu kan, betul lah panel keempat kita kata tadi, bukan senang lah kan kita nak hapuskan golongan ni. Sebab ni golongan ni dah wujud daripada zaman sebelum merdeka lagi kan. Kalau betul lah golongan ni boleh dihapuskan, kenapa masih ada lagi zaman sekarang kan? Kenapa tak daripada zaman dulu lagi, betul tak? Jadinya bukan mudah lah kan kita nak hapuskan golongan ni. Okey, pas saya dengar dan dengar dengan teliti, kata panel kita dah kata tadi, bukan setakat kita kena faham, tapi kita harus tahu kan. Faham, tahu, boleh terang dekat orang. Kita ni sebagai mahasiswa yang ambil subjek mengaji Islam, mungkin orang luar kepandang, lepas ni orang tanya dekat kita, pakcik-pakcik ke tanya, apa tu modernis ni? Jadinya kita bolehlah terang kan. Okey, tanpa mendengarkan masa ni, saya macam nak tertanya lah kan dekat panel kita yang kedua. Lepas saya tahu apa itu pasca modernis, saya nak tahulah kan apa kesan-kesan pasca modernis ni dekat negara kita ni. Boleh saudari Madiha terangkan? Boleh. Okay, terima kasih sekali lagi pada moderator buat soalan yang diajukan. Okay, soalan moderator tadi, kesan pasca modernisasi ni kepada umat Islam. Saya cuba jawab seluruh soalan tu kan, walaupun ilmu saya dah banyak mana. Okay, soalan tu penyerapan idea pasca modernisme ni ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam, ia berlaku dalam keadaan halus dan tersusun, sama ada secara kita sedar ataupun kita tak sedar oleh umat Islam. Masyarakat kita dah terlepas daripada menerima kesan dan impak daripada idea pasca modernisme yang berlaku di seluruh dunia. Macam kita dapati golongan wanita ni, ia dah terlepas daripada terima corak pemikiran sebegini. Sebab impak daripada kemunculan pasca modernisme ni menyaksikan kemunculan gerakan-gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender. Okey, sebelum saya terang dengan lebih dalam, saya ada soalan. Saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang boleh terangkan macam pengetahuan dia tahu apa yang dia faham sedikit mengenai golongan feminis? Tadi macam banyak ada hadiah. Tak apalah, boleh lah. Perempuan ke lelaki ke boleh jawab. Siapa tahu sedikit mengenai golongan feminis? Feminis. Ada dah jawab betul. Golongan feminis ni golongan yang menegakkan hak wanita. Bolehlah, tak nak ambil hadiah. Ada. Okay, terima kasih kepada yang menjawab. Okay, saya sambung balik. Harap semua boleh fokus lagi sebab tengok orang dapat hadiah dah. Okay, gerakan ni ia didukung oleh wanita elit dan menengah atasan yang berpendidikan tinggi. Masih sini, golongan wanita yang bijak-bijak ni, dia support perkara tu. Sehingga macam orang macam kita, orang yang macam nak kata ilmu banyak pun dah sangat. Jadi kita mudah nak ikut segala benda yang orang kata ni. Sebab benda kita mudah ikut diorang sebab kita pandang diorang ni orang yang berilmu, orang yang berpendidikan tinggi. Sebab tu kita rasa macam diorang ni buat benda yang betul. Macam kita lah, bila mana orang yang tinggi ilmu datang kat kita, lepas tu cerita pasal fahaman-fahaman ni, fahaman tu, jadi kita pun macam akan terasa ke untuk percaya fahaman tu walaupun kita tahu benda tu salah. Nak kalau macam orang tu, ia jadi mudah percaya suatu benda tu tanpa usul periksa. Macam bila orang kata tu, ikut je belaka. Kalau yang gini lagi mudah nak terpengaruh dengan mana-mana fahaman. Okay, golongan feminis ni, ia memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita.
Diorang ni terpengaruh dengan pemikiran postmodernism yang mana beranggapan kawanan agama tu hanya mengekalkan wanita ni dalam dunia kolot. Jadi apa yang saya faham kat sini mana kalau kata kalau boleh fahaman ni tanggung bagi perempuan ni ada agama. Sebab benda kalau orang yang ada agama ni diorang nak bebas nak buat satu benda tu. Jadi macam diorang ni ketinggalan zaman lah kalau macam diorang yang ada agama untuk kena ikut. Okey. Fahaman feminis ni ia bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam. Yang mana kita sendiri tahu Islam ni diangkat martabat darjat kaum wanita daripada lembah perhambaan. Wanita ini merupakan aset yang bernilai serta sumber pembinaan masyarakat yang penyayang. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida antaranya, aku berpesan agar kamu melayani kaum wanita dengan baik. Yang kedua, era ni kita saksikan institusi kekeluargaan ini semakin rapuh serta kita tak mampu lagi bentuk masyarakat yang punya nilai moral yang tinggi. Ini semua merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia ini tanpa sepadan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan dunia tanpa sepadan? Dunia tanpa sepadan ni macam orang kata kita kat dunia ni boleh buat semua benda tanpa ada had. Mana bebas lah kita nak benda tu boleh, benda ni boleh. Jadi institusi keluarga yang rapuh agamanya akan sebabkan anak-anak mereka terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak. Diorang ni selalu mengejar kebebasan, kemewahan duit, harta dalam keluarga tu. Jadi diorang boleh buat suatu harta tanpa batasan. Lagi-lagi kalau macam ibu bapa yang tak tegas dalam didik anak-anak diorang. Contohnya macam bila anak diorang dah masuk pada 5 atau pada 6, diorang mesti dah paksa anak diorang ni untuk solat ke, buat ibadat ke. Jadi sampai ke besar, anak tu akan jadi dah takut macam dia ikut agama ni sebab tak ada pun penegasan dari ibu bapa mereka sendiri kat rumah. Okay, macam kita dapat era pasca modernism ni struktur kehidupan sosial diorang pun berubah. Budaya hidup moden jadikan masyarakat bersikap individualistik. Maksud individualistik ni maksudnya dia ambil peduli pun terhadap kejadian sosial yang berlaku sekeliling. Macam yang panel keempat kata, Sarifna, dia kata pasca modernis ni mementingkan kebebasan tanpa fikirkan orang lain. Contoh, kalau jiran tetangga kita tak kenal pun antara satu sama lain, macam kita tak tengok jauh-jauh pun. Macam dekat perumahan kita ke, kita boleh tengok sekarang ni jiran-jiran tu memang ada cara dah pasal orang lain. Macam duduk dalam rumah, dah keluar, janganlah kita tengok tegur siapa. Jadi macam kalau macam orang kerja tu, kita dah nafi lah. Dia bawa pagi, petang bawa balik. Jadi macam tak ada masa untuk tegur siapa. Apa yang saya masukkan kat sini macam orang yang ambil tahu langsung tentang keadaan jiran diorang. Macam dia tegur siapa, macam kira-kira akan susah ke diri mereka sendiri kalau macam ada masalah apa-apa yang berlaku kepada keluarga diorang. Kan kita boleh tengok zaman dulu, macam zaman dulu hak meriah tu, kehidupan diorang ni semua tegur siapa dengan jiran. Dan lagi kalau bulan puasa ke ataupun ada program ke, memang akan ramai-ramai akan kumpul, tak sombong antara satu sama lain. Dengan cara diorang ni, kita dapat tahu diorang dapat elak dari masalah individualistik, iaitu penting diri sendiri. Okay, baiklah, itu saja yang saya boleh kongsikan sedikit mengenai kesan pasca modernisasi ni pada Islam itu sendiri. Saya harap sahabat-sahabat saya semua dapat faham dengan baik apa yang saya sampaikan. Okay, sebelum saya akhiri ucapan saya selitkan sangat patun. Lampu jalan makin malam, terlanggar lubang kerana gelap. Maaf kata jika tersilap, semoga ilmu yang diberi dapat diserap. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kita yang kedua. Hujah yang diberikan sangatlah mendalam. Bila kita muhasabah balik diri kita, banyak sebenarnya kesan-kesan negatif yang dah berlaku lah kan, dekat golongan kita, dekat diri kita kan. Macam-macam lah bila kita dengar ni sebenarnya dah macam saudari panel keempat kata tadi, sebenarnya golongan ni pun memang dah pengaruhi pun modernis pun dah memang pengaruhi dah masyarakat kita kan. Okey, jadinya di sini lah kan, macam kita tahu Malaysia ni agama rasmi dia Islam lah kan, agama rasmi kita. Jadinya saya macam terfikirlah kan, apa langkah-langkah yang macam pemimpin kita ni kan, pemimpin yang paling berkuasa, memanglah first raja, tapi yang macam untuk beri arahan situ semua Perdana Menteri kan. Jadinya saya terfikirlah kan, Perdana Menteri ni kerja dia bukan setakat untuk memajukan ekonomi negara,
kemajuan negara kita kan. Tapi yang paling penting adalah tentang agama kita sendiri lah kan. Jadinya saya terfikir-fikir lah kan, apa langkah-langkah pemimpin kita sendiri untuk bagi golongan ni tak terus tersebar dekat negara kita. Jadinya saya persilakan saudari Alisha, panel kita yang ketiga untuk memberikan sedikit cadangan, insyaAllah. Cadangan atau langkah-langkah lah sebagai pemimpin, insyaAllah. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak pemimpin agar golongan modernisasi tidak berleluasa di Malaysia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas pimpinannya. Kepimpinan ni bukanlah merupakan satu amanah yang perlu dipikul. Kepimpinan ni merupakan satu amanah yang perlu dipikul dengan sifat adil, tegas dan bijaksana. Ia bukanlah hanya habuan duniawi yang boleh dinikmati dan diperalatkan sesuka hati. Seperti yang kita tahu, untuk pilih seorang pemimpin bukan hanya melihat kepada harta dan taraf pendidikan, tetapi tengok juga kepada agamanya. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, sebahagian mereka menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Dengan adanya pemimpin yang beragama ni, masalah golongan modernisasi dapat dibendung. Yang pertama sekali dengan mengenakan tindakan undang-undang bagi sesiapa yang menyebarkan fahaman modernis ni kepada umat Islam. Perkara ni wajarlah dilaksanakan bagi mengelakkan ia terus bermain di fikiran orang Islam. Macam yang kita tahu lah, undi-undi Islam di Malaysia ni nak ayat ketak pun dah, nak ayat tak ketak sangat pun dah. Jadi bolehlah dimasukkan dalam akta-akta undang-undang di Malaysia. Mendedahkan kepada umat Islam tentang wujudnya golongan modernis di Malaysia. Dia boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk menyebarkan ni. Antaranya melalui media sosial, radio, berita. Kita tahu asal kalau nak sebar je mesti guna media sosial, radio ke apa, tapi sebenarnya benda tu memberi impak yang besar kepada umat Islam. Tambah-tambah lagi, golongan muda ni dia memang fokus kepada media sosial. Mana-mana pun buka media sosial juga. Jadi dia at least dia boleh dapat faedah daripada digunakan media sosial tu. Kalau berita pula mungkin kepada golongan tua, golongan hok pencen di rumah gitu. Yang ketiga pula, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia di Malaysia ni boleh menjalankan kegiatan menyekat mana-mana laman web luar negara yang berkaitan dengan aktiviti penyebaran fahaman modernis yang mampu menggugat kesucian akidah umat Islam. Jadi itu saja. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Makan mangga habis 5, jangan lupa dicuci bersih. Bicara saya tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Walaupun terima kasih kepada panel kita yang ketiga, walaupun ringkas, tapi langkah-langkah yang diberikan tu sangat padat lah ya. InsyaAllah kita semua boleh ambil langkah-langkah tu dan ingatlah, manalah tahu ada di antara kita yang jadi Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, menteri ke, kita tak tahu kan. Pak kata orang tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa tahu, betul tak? Mungkin dia ada di antara kita mandi yang jadi Menteri Agama yang ngantuk-ngantuk tu, berlekap mata lah ya. Bolehlah guna langkah-langkah ni untuk bendungkan masalah golongan ni. Tanpa buang masa, saya tengok ada segolongan penonton kita yang tak sabar-sabar nak mengajukan soalan, bertanyakan soalan. Jadinya saya membuka ruang soalan jika ada soalan. Okey, silakan. Walaupun mengantuk tapi tetap bersemangat untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Bagi tahu nama dan asal mana ya? Nama saya Aiman. Saya berasal daripada Kelantan, KL. Okey, soalan saya tanya soalan yang berbunyi. Apakah faktor yang menyebabkan anak muda seperti kami ini mudah terjerumus dalam golongan moden? Okey, terima kasih kepada saudara Aiman. Jauh tu daripada UKL. Kalau naik basikal, insyaAllah nampaklah dapat. Naik basikal, mesti naik kapal terbang kan. Sebab UKL kan, you yang macam mana orang cakap, you yang gepak-gepak kan, swasta kan, kaya, okey. Tiba, okey. Apa soalan dia? Faktor-faktor kemuncul, apa? Moderator tak. Okey, soalan tadi. Moderator tak fokus. Okey. Saya ulangkan soalan saya. Maaf ya. Apakah faktor yang menyebabkan anak muda seperti kami ini mudah terjerumus dalam golongan modernis? Okey, terima kasih. InsyaAllah je lah. Okay, apakah faktor ni yang tadi tu? Okey, saya harap, saya rasa soalan ni panel pertama kita tak sabar-sabar untuk jawab ya. Okey, insyaAllah. Saya persilakan panel pertama kita tadi, panel pertama kita itu saudari Farhani untuk menjawab soalan saudara Aiman tadi. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator dan saudari yang bertanyakan soalan. Okey, soalan dia, apakah faktor yang menyebabkan anak muda seperti mudah terjerumus dalam golongan modernis? Okey, faktor dia macam kita tengok sekarang ya. Ramai anak muda dia kurang berminat untuk menuntut ilmu. Sebab dia orang ni dia sibuk dengan aktiviti masing. Contohnya orang kelas pun duk main game, duk scroll TikTok, scroll IG kan. Duk tidur. Makan. Okey, kalau tengok mak-mak ayah muda zaman sekarang ni pun anak nangis je pergi telefon. Budak-budak kecil duduk pandai duduk main telefon, duduk tengok IG kan. Okey, jadi disebabkan itulah anak muda zaman sekarang ni dia mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat sebab dia terlalu obses dengan teknologi zaman sekarang. Lepas tu bila dia tak ada ilmu ni, dia percaya je benda-benda yang ada dalam phone dia tu. Sepatutnya kita sebagai anak muda, kita perlu tuntut lagi banyak ilmu supaya kita ni tak mudah percaya dengan benda-benda karut tu. Sekaligus kita boleh membanteras gerakan modernis ni pada masa akan datang. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah menjawabkan soalan saudara Aiman itu tadi. Okey, menjawab. InsyaAllah hadiah di belakang takbir. Takbir, bukan takbir tu. Takbir. Okey, macam betul lah saudari Farhani cakapkan tadi, golongan muda kan, golongan muda itu ini kan, ibu bapa kena tengok anak-anak muda. Sebab yelah bila kita nak tengok negara kita yang akan datang, kita tengoklah anak muda kita pada masa kini kan. Jadinya insyaAllah lah golongan muda ni kita sama-sama lah macam mana berubahlah ke arah yang lebih baik lah kan. Okey, saya bukakan lagi satu soalan. Okey, silakan. Nama dan asal. Assalamualaikum. Salam. Saya Fatihah. Okey. Kelantan. Saya nak tanya satu soalan. Adakah tradisi Islam masih kekal dalam golongan modernis? Untuk saya nak tanya kepada panel yang keempat. Oh, okey. Soalan dia, adakah tradisi Islam masih kekal dalam golongan modernis? Sesuai lah tanya dekat panel keempat sebab tengok gaya dia pun seorang yang mengamalkan tradisi tradisional gitu. Okey, saya persilakan panel kita yang keempat untuk menjawab soalan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada soalan tadi tu.
Sebabkan masa mencermai kita, jadi saya akan lajukan percakapan saya. Kita wrap sikit. Okay, kalau korang dengar modernis, apa perkara pertama yang terlintaskan fikiran korang? Modern, benda yang baru. Kalau tradisi? Yang lama, yang orang semua tu lah kan. Okey, jadi persoalan dia, adakah tradisi Islam ni dia masih kekal dalam golongan modernis? Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya itu adalah isu utama yang betul orang yang menggelarkan mereka ni sebagai modernis ni, dia orang perdebatkan isu tu. Apa isu tu? Iaitu pertembungan antara tradisi Islam dan kemodenan. Okey, mereka ni perdebatkan sama ada suatu perkara dalam agama itu bersifat kekal ataupun berubah. Okey, pernah dengar tak Al-Thabat wal Murunah? Pernah dengar tak perkataan ni? Al-Thabat wal Murunah. Okey, saya kata okey, Al-Thabat. Al-Thabat ni apa? Al-Thabat ni ialah maksudnya tetap dan teguh serta tidak berubah. Okey, dalam ajaran Islam ni kan ada perkara yang tegas secara tetap atau qat'i, iaitu kita tidak boleh pindah dia atau kita tak boleh ubah dia secara prinsip dia. Contohnya akidah. Okey, apa benda yang berkaitan dengan akidah, kita tak boleh nak ubah dia. Sebab benda tu sebenarnya ketetapan daripada dulu lagi. Contohnya kepercayaan kita kepada Allah SWT, kita tak boleh nak ubah benda tu. Memang betul dah ditetapkan daripada dulu lagi. Tuhan ni memang Esa, satu. Allah je yang kita boleh sembah. Kita tak boleh sembah berhala, matahari, semua tu bukan. Itu semua penyelewengan. Jadinya kat sini kita menampak Al-Thabat kat sini dia tetap dan teguh, iaitu kepercayaan kita kepada Allah. Sebenarnya pada akidah kita ada juga ibadat macam solat, puasa, haji, umrah semua tu kan. Kita mana boleh ubah haji, umrah semua tu, apa tu cara nak melaksanakan dia, bila nak melaksanakan dia. Kita contoh solat maghrib kan. Kita pergi solat kat waktu subuh, tiba-tiba lepas tu solat maghrib kita buat 2 rakaat, 1 rakaat. Mana boleh, benda tu dah ditetapkan. Kita tak boleh nak ubah-ubah dia. Okey. Faham kat situ Al-Thabat, iaitu teguh dan tidak boleh diubah. Okey, lain pula Al-Murunah. Murunah ni maksudnya anjal, iaitu kita boleh ubah dia tapi ikut kesesuaian dan tapi kita masih kena tetapkan dia punya prinsip dia. Okey, contohnya macam kita punya adat masyarakat, macam adat hidup kan. Macam adat masyarakat ni kan, kalau orang dulu-dulu kan kena ada adat biasanya kan kalau setiap negeri kan. Tapi kadang-kadang adat tu pun dia boleh memudaratkan kita. Kalau zaman sekarang ni lah kan, dia macam boleh jadi adat tu tak sesuai dengan kehidupan kita sekarang. So kita boleh ubah benda tu. Dia tak salah pun nak ubah benda tu, tak ada orang kata dosa kan nak ubah. Jadi kat situ dia Al-Murunah. Okey, maksudnya kita boleh ubah-ubah dia. Jadi dengan adanya Al-Thabat ni, Islam ni akan terus kekal kukuh dan teguh di sepanjang zaman. Dan dengan adanya Al-Murunah ni, dia mengelakkan Islam dari bersifat jumud dan beku. Jadi Islam ni akan jadi valid lah dengan kehidupan manusia dan sesuai dengan kemodenan sekarang. Tapi kalau korang perasan kita punya ketetapan Islam sekarang ni makin lama makin pudar. Sebab apa? Golongan modernis ni, diorang ni persoalkan sama ada semua yang diwarisi oleh masyarakat Islam ni dari segi ibadah, akidah, semua ni berubah ataupun tetap. Jadi perkara yang telah ditetapkan oleh asas ni, diorang ni pertikaikan. Kononnya benda agama-agama dulu ni macam tak relevan lah dengan kita sekarang ni kan. Macam sekarang dah moden, kenapa nak ikut perkara yang agama ajar kan. Diorang fikir macam tu. Sebab itulah kan, kalau orang yang jahil tentang agama, yang kurang ilmu pengetahuan agama dia akan mudah terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Diorang kata, betul lah, aku hidup sama sekarang, kenapa nak ikut benda yang agama ajar, padahal benda agama ajar tu daripada dulu lagi. Tak boleh macam tu. Kau hidup Islam, ikutlah cara Islam. Macam tu. Jadinya saya harap ni apa yang ujar saya ni menjawablah ya soalan itu kan. Okay, so saya serahkan kepada moderator. Hujah yang sangat padat ya daripada panel kita keempat. Menjawab ke soalan? InsyaAllah menjawab. InsyaAllah menjawab. Okay. Sebelum kita akhiri forum kita pada hari ini, jika ada sebarang persoalan, boleh berjumpa panel ya selepas habis program ini. Okey, sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, kami ada membuat satu cabutan bertuah. Kami ada 2 cabutan bertuah. Jadinya kami ada meletakkan kat kerusi anda semua. Di bawah kerusi anda semua satu kertas. Jadinya bila anda semua tengok, jadinya dia ada tulis tahniah anda seorang yang bertuah. Okey, sila tengok sekarang. Woi, saya tak.
Okey, siapa yang bertuan tu boleh berdiri dan Lagu negaraku. dan ada dua. Dan ambil hadiah ya. Nantilah sebab masa pun mencerubui kita, ada yang tertidur pun. InsyaAllah sekian. Sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, saya ingin berikan serangkap pantun. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih.